Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, saya Cikgu Wan Nazri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Penang. Okey, untuk kali ini saya akan bercakap tentang faktor selain daripada faktor khusus. Okay. Kalau pelajar-pelajar rujuk kepada sukatan pelajaran untuk pengajian perniagaan bagi calon-calon SPPN, okay, di dalam bahagian dalaman, iaitu bahagian sukatan, dia ada 3 kolom. Okay. Dia ada yang pertama tajuk, yang kedua waktu pengajaran, dan satu lagi hasil pembelajaran. Okay. Di bahagian hasil pembelajaran itu, okay, pelajar boleh lihat, okay, yang pertama mentakrifkan, okay, mentakrifkan, okay, seperti lepas itu membandingkan, okay, seterusnya, okay, menjelaskan, seterusnya membincangkan. Apa itu sebenarnya? Itu untuk pengetahuan pelajar adalah yang dinamakan kata tugas. Itu dinamakan kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata tugas adalah panduan kepada calon untuk menyusun, mengolah dan mempersembahkan jawapan mereka. Apa dia? Ianya terdiri daripada seperti takrifkan, senaraikan, berikan, nyatakan, huraikan, jelaskan, terangkan, bezakan, bandingkan dan hitungkan. Ini adalah kata-kata tugas yang selalu terdapat di dalam soalan-soalan pengajian perniagaan, khususnya untuk SPPN. Ya, ada lagi ya, tapi yang ni selalu yang ditanya di dalam soalan. Jadi itu sebenarnya adalah arah-arah soalan. Okay, kalau kita tengok soalan daripada arah mudah, iaitu takrifkan, maksud, senaraikan, berikan, nyatakan. Ini arahnya rendah ataupun mudah. Jadi jawapan yang perlu diberi oleh calon hanyalah fakta sahaja. Okay. Jadi soalan itu boleh ditanya lagi yang agak tinggi, iaitu sederhana. Iaitu apa dia? Huraikan. Huraikan adalah pelajar perlu menjawab ataupun jawapan pelajar mesti terdiri pada fakta. Dia satu markah. Okay. Sebenarnya huraian kepada fakta di atas satu markah. Jadi maksimum ada 2 markah untuk soalan huraikan. Jadi dia gantung pada apa yang perlu dihuraikan. Sebenarnya soalan itu boleh ditanya lagi yang lebih tinggi, itu seperti terangkan. Jadi untuk menjawab soalan terangkan, pelajar perlu masukkan dalam jawapan mereka fakta, okay, huraian kepada fakta, contohnya contoh kepada huraian. Jadi maknanya 3 untuk satu fakta. Jadi soalan itu boleh tanya lagi lebih tinggi lagi, iaitu soalan seperti jelaskan. Jadi jawapan pelajar mesti ada fakta, huraian kepada fakta, contoh kepada huraian. Jadi sama 3 markah. Ini di antara kata-kata tugas yang selalu terdapat di dalam soalan peperiksaan. Saya ringkaskan untuk soalan kata tugas, terangkan, maksud, senaraikan, berikan, nyatakan. Jadi itu pelajar perlu beri fakta saja. Untuk kata tugas soalan huraikan, pelajar perlu masukkan dalam jawapan mereka ada 2, itu fakta dan juga huraian kepada fakta. Untuk kata tugas jelaskan ataupun terangkan, jawapan pelajar mesti terdiri pada 3. Itu fakta, huraian kepada fakta dan contoh kepada huraian di atas. Okay. Untuk soalan bincangkan, okay, jadi pelajar perlu, untuk soalan hitungkan, pelajar perlu masukkan, kalau boleh, definisi. Yang kedua, formula untuk soalan, untuk tajuk itu. Contohnya unit yang diguna pakai dalam soalan. Okay, kalau unit dalam buah. Okay.
Kalau dalam nisbah, mesti diberi dalam nisbah untuk mendapat markah. Sebenarnya soalan bincangkan. Yang ini tak banyak soalan yang ditanya dalam peperiksaan. Jadi saya tak nak cakap panjang bahagian ini. Dan sebenarnya soalan bandingkan. Soalan banding atau bezakan ini, jawapan pelajar mesti ada dimensi ataupun aspek yang nak dibandingkan ataupun nak dibezakan. Jadi, digalakkanlah pelajar jawab dalam bentuk jadual. Sekarang kita tengok soalan SPM. Contoh soalan SPM yang lepas-lepas pelajar. Kita ambil soalan jelaskan. Okay, soalan jelaskan. Macam mana pelajar menjawab. Kita tengok sini, okay. Jelaskan 2 langkah terakhir mengikut urutan dalam proses penegaan bagi sesebuah kilang pembuatan basikal. Kalau pelajar tengok di dalam sukatan, di bahagian hasil pembelajaran, menjelaskan. Jadi, bila di situ terdapat kata tugas menjelaskan, maka soalan pun, okay, soalan pun boleh ditanya jelaskan. Maknanya, apa yang terdapat di dalam sukatan, macam itu juga yang ditanya dalam soalan SPM. Okey? Soalnya kita tengok kalau soalan jelaskan macam mana nak jawab. Jadi macam saya katakan tadi, untuk soalan jelaskan pelajar perlu beri fakta. Okey? Pelajar perlu memberi huraian kepada fakta. Okay, itu 1 markah. Ini pun 1 markah. Dan seterusnya contoh kepada huraian di atas. Jadi 1 markah. Maknanya pelajar kurang-kurangnya dapat 3 markah. Okey, kita tengok untuk jawapan pelajar yang excellent, yang sepatutnya. Okey, yang pertama kita tengok fakta, pemasaran. Tengok 1 markah. Yang kedua, pelajar mesti beri huraian kepada fakta tersebut, iaitu merujuk kepada usaha mengagihkan produk kepada pengguna dengan mengambil kira elemen-elemen campuran pemasaran. Okey, itu huraian kepada fakta di atas. Sebenarnya contoh untuk huraian, iaitu pengeluar akan menawarkan basikal dengan harga yang telah ditetapkan. Okay, jadi itu pun 1 markah. Jadi pelajar ini dapat 3 markah untuk fakta yang pertama. Fakta yang kedua, jadi sama juga di atas, fakta 1 markah, huraian kepada fakta 1 markah. Contoh kepada huraian pun 1 markah. Jadi pelajar ini dapat 6/6. Okay. 4. Mantap. Inilah sepatutnya jawapan yang perlu diberi ataupun yang perlu ditulis semasa menjawab soalan ini. Jadi, tadi saya dah cakap. Okay. Kiranya soalan di atas itu menjelaskan, maka dalam sukatan itu menjelaskan, maka soalan pun ditanya jelaskan kata tugasnya. Jadi tengok situ menjelaskan, huraian pun jelaskan. Jadi kenapa huraikan ditanya, nyatakan ditanya. Okey. Dan juga senaraikan pun boleh ditanya. Okey. Okey. Selalunya, okey, saya cakap selalunya apa yang terjadi untuk kata tugas di dalam perkataan jelaskan. Jadi dia tak akan tanya soalan itu lebih tinggi daripada jelaskan. Maksudnya soalan itu boleh ditanya kepada yang lebih rendah arasnya. Okey, jadi untuk jelaskan 3 markah, fakta, huraian kepada fakta dan juga contoh kepada huraian. Dan soalan itu boleh turun ke bawah pelajar-pelajar sekalian, iaitu huraikan. Okey, iaitu bila huraikan markahnya hanya 2, iaitu sebab apa 2? Sebab fakta 1 markah, okey, huraian 1 markah. Jadi pelajar dapat 2 markah. Okay. Dan soalan itu boleh ditanya lagi pelajar. Turun ke bawah. Okey. Iaitu seperti itu senaraikan, berikan, nyatakan. Yang ini pelajar perlu berikan fakta sahaja. Jadi markah pun hanya sedikit, iaitu 1/1 untuk 1 fakta. Jadi seperti saya katakan tadi, sekiranya kata tugas di dalam perkataan tinggi. Jadi dia boleh tanya ke bawah. Okay. Kalau di dalam sukatan itu sederhana, dia tak akan tanya ke atas. Dia boleh turun ke bawah. Itu arah yang lebih rendah. Okay. Kita tengok lagi satu.
Jadi macam saya katakan tadi, di dalam sukatan menjelaskan, jadi maksudnya kata tugas boleh turun ke bawah. Itu seperti jelaskan, maksudnya kat situ adalah 15. Macam mana 15 itu diberi? Iaitu satu fakta, satu markah. Satu huraian, satu markah. Satu contoh, satu markah. Jadi 3. Okey. Didarab dengan 5. Kenapa 5? Sebab dia nak 5 proses perniagaan. Jadi 5 kali 3, 15. Sebab itu dapat 15. Okey, yang ini jelas huraikan 5 proses perniagaan bagi sebuah organisasi. Markahnya 10. Macam mana 10 itu diperolehi pelajar? Okey. Jadi satu fakta, satu markah. Ditambah dengan satu huraian, satu markah. Maknanya 2. Okey, 2 kali 5. Kenapa 5? Sama juga macam tadi, itu soalan nak 5. 5 kali 2 ataupun 2 kali 5 adalah 10. Dan soalan boleh tanya ke bawah lagi, iaitu senaraikan ataupun nyatakan pelajar-pelajar. Okey, jadi saya baca soalan, senarai atau nyatakan 5 proses perniagaan bagi sebuah organisasi. Jadi ada 5 markah. Jadi macam mana 5 markah itu didapati pelajar? Okey, iaitu satu fakta, satu markah. Jadi dia nak 5 kali 1, 5 markah. Okey, daripada atas kepada bawah. Sama juga kalau pelajar tengok kat sini. Jelaskan. Dua-dua jelaskan. Okey, soalan 12 dan 13. Iaitu jelaskan yang pertama, soalan nombor 12, jelaskan 5 proses perniagaan bagi sebuah organisasi. Markahnya 20. Dan satu lagi, jelaskan 5 proses perniagaan bagi sebuah organisasi pelajar. Iaitu markahnya 15. 1, 20, 1, 15. Okay, macam mana markah ini diperolehi pelajar? Okay, kita tengok untuk soalan 13 itu. Jadi, dia jelaskan, dia nak satu fakta, satu huraian, satu contoh. Jadi 3. 3 kali 5, 15. Okey. Yang di atas, soalan 12. Makanya 20. Macam mana pelajar? Okey, jadi macam ni. Iaitu satu fakta, satu markah. Okey. Jadi kat sini dia perlukan 2 huraian untuk 2 markah. Dan satu lagi contoh, iaitu satu markah. Jadi 4. 4 kali 5, 20. Okay, untuk pengetahuan pelajar-pelajar. Selalunya, okay, pihak majlis perperiksaan ini memberi fakta satu markah. Dan satu contoh, satu markah. Jadi, selebihnya markah itu untuk jadikan 20 adalah 2 huraian. Okey, selalunya macam tu. Okey, pelajar boleh faham apa yang ingin saya sampaikan kat sini. Okey, sebenarnya kita tengok soalan ini. Soalan gambar aja. Okey. Tapi masih lagi tanya tentang proses perniagaan. Okey, kita tengok itu berasaskan rajah 1 di bawah, huraikan proses X, Y dan Z. Okay. Dalam dilabelkan dalam rajah itu adalah proses perniagaan. Jadi soalan macam ini, X itu mesti betul dulu. X itu mesti betul. Kalau X itu betul, baru huraian dibaca. Okay. Maksudnya masih lagi ditanya dalam lingkungan, jelaskan, huraikan, senaraikan, berikan dan nyatakan. Dia tak tanya lebih daripada itu. Walaupun dalam bentuk gambar rajah pelajar-pelajar sekalian. Okay. Jadi pelajar ini dia bagi contoh. Okay. Jadi bila bagi contoh, soalan itu nak huraikan. Jadi pelajar ini mungkin tak faham tentang kata tugas. Jadi untuk contoh tak dibaca dan tak dikira markah. Okey. Kita tengok kat sini. Soalan itu nyatakan 5 proses perniagaan dalam sesebuah organisasi. Markahnya 5. Jadi ini pelajar yang jawab. Okey, jawapan yang ada kat skrin tu pelajar boleh tengok. Pelajar jawab macam ni. Okey, betul atau salah? Ya, betul atau salah pelajar? Salah. Tak. Betul. Tak, mestinya betul. Kita sama-sama tengok. Okey. Input. Dia bagi jawapan input. Okey, markahnya 1 markah. Okey, jadi dia bagi huraian, dia bagi contoh. Okey, untuk jawapan macam ni, kata tugasnya selalunya adalah jelaskan. Jadi, apa terjadi bila pelajar jawab macam ni? Okey. Tidak disalahkan, cuma ditulis
maksimum saja. Sama juga fakta yang kedua. Fakta itu betul satu markah. Jadi, untuk huraian dan contoh yang seperti pelajar itu tulis dalam skrin, maka kita tak terima. Itu kita tulis maksimum. Sama juga seperti fakta yang ketiga. Fakta diterima, huraian dan contoh tidak diterima. Jadi, kita tengok yang keempat. Fakta diterima, huraian dan contoh pun tak diterima. Okay. Sama juga fakta yang kelima. Untung atau rugi diterima sebagai fakta. Dan huraian dan juga contoh tak diterima. Jadi pelajar ini dapat 55. Ya, betul. Dapat 55. Dapat markah penuh. Tetapi pelajar ini buang masa dan juga tenaga. Jadi patutnya masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ini lebih kurang 5 minit. Tapi dengan tulisan yang panjang seperti menghurai dan contoh, kemungkinan pelajar menjawab lebih pada masa yang sepatutnya. Jadi rugilah pelajar-pelajar buang masa kepada perkara yang tak perlu. Okey, jadi seterusnya kita tengok lagi. Ini pelajar yang sepatutnya jawab. Okey, input, senaraikan, kita senaraikan saja. Itu senaraikan mesti bagi fakta saja. Senaraikan 5 proses perniagaan dan sebuah organisasi, makanya 5, maka bagi fakta 1 input, fakta yang kedua proses tambah nilai, fakta yang ketiga output, fakta yang keempat pemasaran dan fakta yang kelima untung atau rugi. Okey, jadi pelajar ini dapat 55 dengan masa yang begitu pendek, tak perlu tulis panjang seperti yang tadi. Okey. Seterusnya saya cakap tentang bandingkan dan bezakan. Macam mana nak jawab? Okay. Sama juga, apabila di dalam sukatan membezakan, soalan pun akan tanya perbezaan. Okey? Ataupun kita tengok yang ini, membandingkan dalam soalan, dalam sukatan, maka dalam soalan pun dia boleh tanya bezakan dan juga 2 tahun itu pun bezakan. Okey, bandingkan, bezakan. Dia boleh buat yang sama, mungkin bandingkan, mungkin bezakan. Selalunya bezakan untuk kata tugas bandingkan di dalam sukatan. Selalunya untuk proses. Macam mana nak jawab soalan proses? Jadi untuk soalan proses seperti yang ada, okay, soalan dalam soalan di bahagian hasil pembelajaran dalam sukatan, itulah itu. Menjelaskan proses pemasaran yang merangkumi. Okey, proses. Soalan itu jelas proses, maka soalan pun tanya proses. Okey, langkah-langkah itu merujuk kepada proses. Okey, jadi macam mana nak jawab? Okey, ini tip dia. Tip untuk menjawab soalan proses. Jadi, untuk contoh 1, pelajar ini tidak ada masalah. Dia menjawab seperti langkah demi langkah yang ada dalam sukatan. Maknanya dia mengikut urutan yang ada di dalam sukatan. Okey, yang kedua, contoh yang kedua. Okey, pelajar ini, langkah 1, ingat. Langkah kedua, kemungkinan tak ingat. Okay. Langkah ketiga ingat, langkah keempat ingat, langkah kelima ingat dan langkah keenam ingat. Jadi, tidak salah. Cuma, kalau jawab cara contoh kedua ini, cuma pelajar ini akan kehilangan 1 markah. Jadi, nasihat saya, sekiranya pelajar tak ingat mana-mana langkah, jangan langkau. Maksudnya langkah 1 betul, langkah 2 pelajar ini tak ingat, dia bawa langkah yang ketiga itu dimasuk ke langkah kedua. Jadi kesannya semua jawapan yang ada di bawah langkah kedua itu, iaitu 3, 4, 5 dan 6 semua salah. Sebab dah tidak betul pada kedudukannya yang sebenar. Okey. Kita tengok contoh ini. Okey, ini pelajar yang jawab ikut contoh. Sama juga yang ini. Okey, ini soalan jenis gambar rajah. Jadi, sama juga macam tadi, X itu mesti betul dulu. Kalau X itu betul, baru dibaca yang uraian. Kalau X itu, maknanya fakta itu salah, uraian pun salah. Sebab mengikut pemarkahan, dalam pengajian perniagaan, selalunya, kalau faktanya salah,
ataupun tak diberi, maka huraian ataupun contoh mengikut kata tugas soalan, kalau nak contoh pun tak diterima. Maksudnya kalau fakta itu salah, huraian pun tak diberi markah, contoh pun tak diberi markah. Itu hati-hati belajar. Fakta itu mesti betul dan mesti tulis dan seperti yang ada di dalam sukatan, khususnya fakta khusus pelajar-pelajar. Okay, so untuk soalan proses ni macam-macam boleh tanya. Mungkin ditanya nyatakan, mungkin ditanya senaraikan, huraikan, jelaskan dan terangkan. Okay, apabila kata tugas itu berubah, jadi kalau pelajar-pelajar lihat di ujungnya itu di bahagian markah, markahnya pun akan berubah. Sebab setiap kata tugas, cara jawabnya mungkin sama dan mungkin tak sama. Okey? Jadi, untuk nyatakan satu markah, untuk senaraikan pun satu markah, untuk huraikan dua markah, iaitu satu fakta, satu huraian. Untuk jelaskan pun sama, dia lebih untuk contoh, iaitu satu markah untuk fakta, satu markah untuk huraian dan satu markah untuk contoh. Terangkan pun sama, satu markah untuk fakta, satu markah untuk huraian dan satu markah untuk contoh. Okay. Jadi, kita lihat kat sini. Saya ambil contoh soalan. Jelaskan 5 pendekatan pemasaran. Markahnya 20. Maknanya 5 kali berapa 20? Maknanya 5 kali 4. Maknanya 4 di sini. Pelajar perlu beri 1 markah untuk fakta, 2 markah untuk 2 huraian. Maksudnya kena beri 2 huraian pelajar dan 1 contoh. Jadi, ada 4. Soalan nak 5 pendekatan pemasaran. Jadi, 5 kali 4, 20. Okey, saya ulang. 1 markah untuk fakta. Okey. 1 markah untuk huraian 1. 1 markah untuk huraian 2. Dan 1 markah untuk contoh. Jadi, semua terdapat 4 markah kat situ. Okey, 4 markah kat situ. Jadi, 4 kali 5. 5 itu adalah yang dikenali oleh soalan. Jadi, 5 kali 4, 20 markah. Okey. Jadi, hebatlah pelajar ini. Okey, dia faham tentang penggunaan kata tugas di dalam soalan. Sebenarnya kita tengok sini. Okey, jelaskan 5 pendekatan pemasaran. Maknanya adalah, kalau kita tengok situ adalah 15. Maknanya 15, dia nak 5. 5 kali berapa? 15. 5 kali 3. Maknanya dia nak 3 markah untuk satu fakta. Maknanya kat sini, okey, satu fakta untuk 1 markah untuk 1 fakta, okay, 1 markah untuk 1 huraian dan 1 markah untuk 1 contoh. Okay, jadi ada 3. Jadi 3 darab 5. 5 itu dikenali oleh soalan. Jadi 5 kali 3 adalah 15. Okey. Jadi itu cara teknik ataupun tip yang saya beri untuk menjawab kata tugas jelaskan. Okey, kalau kita lihat di dalam sukatan, okey, untuk soalan proses, ada banyak soalan proses di dalam kertas 1. Contoh seperti proses perniagaan, proses pengeluaran, okey, konsep dan proses kawalan kualiti, pendekatan kawalan kualiti, okey, lepas itu proses pemasaran, proses pembelian barangan pengguna barangan baru. Okey, lepas tu barangan industri, penyuntikan pasaran, okey, peletakan pasaran, proses peletakan pasaran, okey, seterusnya proses perancangan sumber manusia, proses pengambilan sumber manusia dan proses tindakan disiplin. Okey, lebih kurang ada 13 ataupun 14. Okey, lebih kurang macam tu. Okay. Pelajar boleh tengok dan boleh pastikan rupa. Sebenarnya kita tengok soalan macam mana untuk soalan takrifkan pelajar. Macam mana untuk menjawab soalan takrifkan. Okey. Kalau kita tengok dalam sukatan, contoh 1.1, perniagaan dan bukan perniagaan pelajar. Okey, jadi di bahagian hasil pembelajaran ditulis, okey, mentakrifkan, okey, mentakrifkan maksud perniagaan. Okay. Tengok bab 2, 2.1, iaitu 2.11. Kita tengok bahagian hasil pembelajaran, mentakrifkan pengeluaran. Okay, jadi jelas itu. Maka soalan pun ditanya mengikut apa yang
kata tugas terdapat dalam sukatan. Contoh, okey, dalam sukatan, takrifkan maksud pengurusan kewangan. Jadi soalan pun berikan maksud ataupun takrif pengurusan kewangan. Sama pelajar, ditanya sama. Okay. Untuk soalan takrifkan, untuk maklumat pelajar, okey, tadi saya cakap satu fakta. Okay. Satu fakta itu merujuk kepada sepanjang dia punya definisi itu. Habis bermula daripada contoh sini, takrifkan maksud perniagaan. Maknanya dua. Jadi bermula dengan perniagaan adalah sampai ke keuntungan. Habis. Titik kat situ. Iaitu satu fakta. Okay. Di dalam fakta itu, pemeriksa selalunya akan cari konsep-konsep ataupun perkara-perkara yang perlu ada dalam definisi itu. Kalau contoh ini, untuk maksud perniagaan, selalunya pemeriksa akan cari 4 konsep perniagaan ini. Konsep asas perniagaan. Itu apa? Yang saya boldkan warna merah itu. Ia memuaskan keperluan kehendak, satu. Yang kedua, menyediakan barangan dan perkhidmatan, satu. Yang ketiga, pertukaran nilai, satu. Dan mendapatkan keuntungan. Maksudnya di sini, 4 itu mesti ada di dalam satu ayat. Jadi, bila 4 itu ada dalam satu ayat, maka pelajar itu akan dapat markahnya penuh. Sekiranya satu tidak ada, apalagi 2, pelajar akan dapat kosong. Jadi untuk soalan takrifkan ini pelajar, markahnya kosong ataupun 2. Dia tidak ada satu. Kalau betul semua, 2. Kalau tertinggal salah satu, maknanya kosong. Okay. Selalunya macam tu pelajar. Okay. Untuk soalan takrifnya, selalunya untuk soalan takrifnya, jumlah patah perkataan tidak lebih dari 30 patah perkataan. Sedikitlah saja. Sebenarnya kita tengok soalan-soalan yang berkaitan dengan mentakrifkan. Kita tengok untuk bab 1, perniagaan dan persedarannya. 1.11, mentakrifkan maksud perniagaan. Yang bab 2, 212, mentakrifkan pengeluaran atau operasi. Yang ketiga, pemasaran. Bab ketiga, pemasaran. 3.1, mentakrifkan pemasaran. 3.5, mentakrifkan campuran pemasaran. Yang sebenarnya 351, mentakrifkan produk. Bab yang keempat, iaitu bab kewangan. 4.1, mentakrifkan maksud pengurusan kewangan. 4.5, mentakrifkan maksud pengurusan risiko. Sebenarnya untuk bab 5, sumber manusia. 5.1, mentakrifkan pengurusan sumber manusia. 5.2, maksud pengurusan sumber manusia. Ya, sama tu. 5.3, mentakrifkan maksud latihan dan pembangunan. 5.4, mentakrifkan maksud penilaian prestasi. Yang kelima, mentakrifkan maksud pampasan. 5.6, mentakrifkan maksud disiplin dan disiplin dalam penjawatan. Yang seterusnya 5.7, mentakrifkan maksud perhubungan industri. Jadi jumlahnya lebih kurang 14. Okey, soalan yang kemungkinan boleh tanya dalam soalan. Okey, kita tengok yang ni. Okey, huraikan 2 kaedah. Okey, huraikan 2 kaedah pemeriksaan dalam kawalan kualiti. Jadi kalau kita tengok di dalam sukatan, dia tulis menghuraikan. Jadi soalan pun dia boleh tanya menghuraikan. Jadi soalan tak akan tanya jelaskan. Dia sebab jelaskan, dia perlukan fakta, huraian dan contoh. Tapi di dalam sukatan ditulis menghuraikan. Maka soalan huraikan. Maka pelajar perlu memberi fakta dan huraian kepada fakta saja. Jadi itu pemberian markah. 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian kepada fakta. Okay. Untuk yang kedua, 1 markah pelan persempelan, 1 markah huraian untuk fakta kedua pun 1 markah. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi dan saya berharap pelajar-pelajar dapat memanfaatkan apa yang saya cakap tadi di dalam kamu menjawab soalan SPTN nanti. Okey. Bye-bye.